Assalamualaikum dan selamat pagi. Very good morning to all of you. Untuk sebelum tu cikgu harap semua sihat lah. Ready untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Untuk tajuk hari ini adalah formula kimia. Chemical formula untuk sebatian ion. Seperti yang cikgu pernah sebut sebelum ni, as I said earlier or before, there are two type of compound. Kita ada dua jenis sebatian, iaitu sebatian ion dan sebatian covalent. Sebatian ion adalah sebatian yang terbentuk daripada gabungan logam dan bukan logam, unsur logam dan unsur bukan logam, metal and non-metal. Combine, chemically combine together lah. Dan sebatian covalent adalah sebatian yang terbentuk daripada unsur bukan logam dan bukan logam. Both adalah non-metal elements lah. Combine together. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus kepada pembentukan sebatian ion, formula bagi sebatian ion. Sekejap. Sebatian ion terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Ion positif yang cikgu buat simbol sini yang merah tu lah, X tu, itu mewakili sebatian mewakili ion positif. Ion positif ni biasanya adalah logam lah. Dan ion positif ini dikenali juga sebagai cation atau cation. Terpulanglah kamu nak sebut macam mana, cation ke cation. Dan Z mewakili bahagian yang ion negatif atau juga disebut anion. Jadi ion positif kita akan letak di depan, yang logam tu kita letak di hadapan. Yang ni pula. Ini contohlah, contoh formula sebatian ion. Kadang-kadang kita jumpa yang ada nombor 2 ataupun nombor yang kecil lah, subscript macam tu. Ataupun mungkin kadang-kadang kita jumpa pula yang macam ni. Yang belakang tu, yang unsur negatif tu ada 2 di belakang dia, ataupun sebarang nombor lah. Kalau 1 kita tak payah tulis, nombor lain kita tulis 2 ke 3 ke, biasa sampai 4, macam tu sudah lah, 5 kot paling banyak. Ataupun sometime kita akan jumpa yang ni lah, yang ada bracket. Dia ada kurungan di situ. Dan diletak nombor di belakang. Maksudnya ion yang belakang, yang kita kurung tu, maksudnya dia mesti ada 2 lah, 2 kali. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Sekejap ada nombor di depan, di belakang dan sebagainya. Maksudnya macam mana kita nak menentukan perlu letak bracket ke, perlu letak nombor ke? Jadi untuk itu kita yang pertama kita kena familiar, kita kena biasa, kita kena tahu dulu ion-ion atau charge yang dibawa oleh ion positif, cation, dan ion negatif. Jadi kita tengok dulu yang ni. Saya copy ion positif dulu lah. Ini adalah contoh ataupun ion positif yang kita kena familiar lah. Kalau di bawah tu cikgu tulis ion dengan satu charge positif, plus. Maksudnya ion positif yang bercharge 1 plus lah. 1 tak boleh tulis, kita tulis charge saja plus. Sebelum tu cara kita menulis charge ni, kalau kamu tengok, cikgu
sikit. Kadang-kadang ada kesilapan pelajar tulis. Okey, macam ni. Contoh di sini cikgu ambil Mg ni magnesium lah. Okey, cara kita menulis charge adalah di belakang simbol bagi setiap unsur dan di atas. Kecil saja. Macam kuasa tu, macam kamu belajar matematik, power tu kan. Jangan tulis di bawah. Dan satu lagi, okay, make sure kamu tak silap lah. Kita tulis dahulu number dan simbol charge di belakang. Okay, number then followed by charge simbol lah, positif tu di belakang. Jangan buat macam yang kedua tu, charge dahulu dan nombor 2 di belakang. Itu adalah salah cara menulis ion. Okey. Okey, tengok balik yang tadi. Sorry. Okey. Jadi ini adalah charge-charge positif yang kita kena biasakan lah, kena ingat pelan-pelan. Lepas ni, okey, yang pertama NH4 plus ini adalah ion amonium. Yang ni dia gabungan tu, N tu nitrogen, H tu ada 4. Jadi 4H bergabung dengan nitrogen membentuk satu ion positif. Kita bukan kata N tu asing, H tu asing. Ini dikira satu ni sekali adalah ion amonium. Okay, kemudian K plus, K itu adalah simbol kalium, jadi ion kalium, potassium bahasa Inggeris. Kemudian Na plus, natrium, hidrogen, lithium, Rb itu rubidium. Okey, biasa kita akan selalu guna sampai Li itu saja. Li, kemudian kuprum. Sampai Li. Kemudian kuprum Cu+. Okey, nanti kamu akan jumpa Cu2+, nanti cikgu explain bila kita masuk bab 4 nanti. Okey, jadi yang ni Cu+ kita jarang gunalah. Hg, ion mercury, ini kadang-kadang kita guna apabila melibatkan eksperimen. Dan Ag, argentum, Ag+. Jadi ini family yang mesti kena ingatlah, Ag ini adalah silver. Argentum tu adalah silver. Okey, jadi yang kamu bukanlah abai terus, yang buat masa ni kamu tak perlu ingat sangat adalah Rb dengan Cu+ lah. Yang lain tu kena ingat. Okey, kemudian ion-ion yang membawa charge 2 positif. Okey. Jadi yang kita selalu akan guna adalah yang pertama Ca kalsium, Ca2+, yang kedua Cu kuprum 2+, kemudian magnesium, zinc, Pb itu adalah ion plumbum 2+, ataupun ion plumbum 2 macam tu. Ferrum Fe2+, mangan, Mn, N tu kecil lah, satu unsur. M dengan N tu satu simbol lah, mangan. Jadi 2+, kemudian kobalt kita jarang guna, nikel pun jarang, barium pun sometimes saja kita guna lah. Okey, dan seterusnya ion-ion positif yang membawa charge 3. Okey, kita ada Al3+, aluminium, ini memang selalu kita akan guna. Fe3+, ferrum 3, tadi ada ferrum 2. Okey, nanti cikgu explain dalam bab 4 lah, cikgu kata nanti. Dia special sikit yang ni. Dan Cr adalah ion chromium 3. Ini jarang digunakan juga. Okey, sekarang kita tengok pula ion-ion negatif yang membawa charge minus saja. Maksudnya satu negatif. Satu kita tak perlu tulis, jadi kita direct tulis simbol saja. Jadi F fluorida, ion fluorida. Cl negatif, ion klorida. Ini memang selalu kita guna. Bromin pun sama, ion bromida. Ion iodida untuk iodin. Kemudian ion yang gabungan dua unsur. Ini pun selalu akan guna. Ion hidroksida, OH negatif. Jadi negatif tu bukan untuk H saja, dia adalah untuk O dan H sekali. Jadi yang ni kita kena kurung tu. Okey, kemudian ion nitrat sama juga. Ion manganat 7. Yang ni kita akan jumpa. Ion nitrit, ni kadang-kadang sajalah kita jumpa. Dan ion hydrogen carbonate. So buat masa ni kamu ingat sampai ion nitrat. Okey, seterusnya ion negatif ataupun anion yang membawa charge 2-. Okey, ion oksida, ini memang selalu guna. Ion sulfida, tak berapa guna sangat. Ion sulfat, yang ni memang akan gunalah. Selalu kita guna. Ion karbonat, ini pun selalu. CO3 2-. Ion sulfit, ini jarang guna. Ion thiosulfat atau thiosulfate ion, ini form 5 nanti kita akan guna. Buat masa ni kita biar dulu. Ion kromat,
ion dikromat 6. Ini pun form 5. So untuk hari ini mungkin just familiar sampai karbonat dahulu. Okey, dan akhir sekali ion negatif atau anion yang membawa carries charge negatif, 3 negative charge okey, iaitu yang pertama ion phosphate ion PO4. Lepas itu semua tu bercharge 3 negatif. Dan ion fosfat kita akan guna yang atas tu biasanya. Okey, jadi bila kita dah ingat dan kita dah familiar dengan ion positif, ion negatif, jadi untuk membentuk sebatik ion ni kita combine lah ion positif dan ion negatif. Okey. Macam mana nak combine? Okey, cikgu tunjuk di sini contoh kaedah paling mudah adalah digunakan kaedah darab silang, cross multiplication. Iaitu contoh di sini macam mana kita nak tulis formula bagi natrium. Dia bagi tiosulfat, okeylah, walaupun kita jarang guna buat masa ni form 4, tapi tak apa. Okey. Jadi natrium tu ion positif, tiosulfat tu negatif. Jadi kita tahu dah tadi rujukan tadi natrium simbol dia Na dan charge dia adalah plus. Dan tiosulfat adalah S2O3 dan mereka membawa charge 2 minus. Di charge dia dari segi ratio tak samalah 1 dengan 2. Jadi apa yang kita buat adalah kita darab silang, iaitu charge yang dibawa oleh sulfat kita darab dengan, kita bawa turun letak belakang Na, dan charge 1 plus tu kita ambil number dia saja, charge tak payahlah negatif dan positif tu, letak di belakang S2O3. Jadi kita akan dapat natrium maka ada 2, jadi Na2, S2O3 tu sebab dia 1 letak balik saja. Okey. Tengok yang kedua. Kalium klorida. Okey, kalium kita tahu klorida ion negatif Cl minus. Jadi kalau kita darab silang satu-satu, jadi dia akan jadi KCl. Yang ni memang tak darab pun kamu dah nampak dah. Okey, sebab ratio dia sama 1 dengan 1. Kemudian ferrum 2 hidroksida. Okey, bila ferrum 2 maksudnya charge dia 2 positif. Kalau tadi ada ferrum 3 positif, yang tu nama dia akan jadi ferrum 3. Macam tu lah, kamu ikut nama dia. Baru kalau ferrum 3 charge dia Fe3+ lah. Ni ferrum 2 Fe2+. Dan hidroksida OH-. Darab silang, jadi kita akan dapat Fe. Jangan kurung H saja, kita kena kurung, sebab ion hidroksida tu O dan H, jadi kurung O dan H bubuh 2 di belakang. Okey, satu lagi contoh, magnesium hidroksida pun sama. Sebab magnesium 2+, OH memang minus, jadi macam tu lah. Okey, dan last kali, kalsium nitrat. Okey, kalsium 2+, nitrat lebih kurang OH tadi juga. Ion negatif tu untuk NO dan N dan O tu. Jadi apabila kita darab silang, NO3 tu, ion nitrat tu kita kena kurung semua bracket dan letak 2 di belakang. Sebab kalsium bawa 2+, darab silang jadi NO2 tu akan ada 2 di belakang. Kalsium 1 je lah. Okey. Jadi kaedah ni cikgu rasa paling mudah lah. Okey, jadi untuk hari ini, untuk kelas kita hari ini, cikgu nak apa yang kamu perlu buat adalah yang pertama, kamu buka buku nota kamu salin balik apa yang cikgu bagi ni. Okey, iaitu tajuk dia formula sebatian ion. Boleh tengok baliklah slide yang cikgu ni. Kemudian kamu salin okey, yang pertama tu nombor 1 kamu salin cikgu nak kamu cari dalam buku teks ataupun tadi cikgu dah sebut maksud formula sebatian ion dulu. Macam mana dia terbentuk sebatian ion yang covalent tak perlu. Kemudian yang kedua tu terus cikgu nak kamu tulis ion positif atau cation, ion positif atau cation. Kemudian straight away buatlah, nak buat kotak ke macam mana, tulislah macam cikgu bagi tadi yang bercas 1 positif, kemudian kotak kedua bercas 2 positif dan 3 positif. Salin semua. Okey, kemudian nombor 2 ion negatif atau anion, salin pula yang bercas 1 negatif, 2 negatif tadi dalam kotak. Buatlah macam mana pun ikut kreativiti kamu. Okey, dan akhir sekali okey, yang nombor 3 tu kamu salin contoh yang cikgu bagilah, yang darab silang tu.
Okey, maksudnya nombor 3 tu kamu tulis pembentukan sebatian ion. Dia punya nombor 3 tu pembentukan sebatian ion. Kemudian ambillah contoh pertama, okey, yang mana cikgu bagi tadi nombor 6 kalsium nitrat. Buat sebiji macam dia. Nak buat kotak ke tak mau buat, suka hati lah. Okey, sampailah natrium semua tu lah, natrium thiosulfate sampai kalsium nitrat. Okey, jadi untuk hari ni kamu tengok penerangan cikgu tadi dan salin nota dahulu, tulis tarikh hari ni. Dan cikgu akan bagi dalam grup nanti latihan. Mungkin petang sikit lah sebab pagi ni cikgu rush nak pergi hospital, cikgu ada temujanji je. Okey, jadi cikgu harap kamu tonton dululah video ni dan cuba faham dan seterusnya salin nota. Okey, petang nanti juga update dengan latihan. Okay, so till then, thank you for watching. Okay, have a good day. Okay, enjoy the video. Okay, thank you very much.